Okey, cuba kita perhatikan simulasi dua satelit yang mengelilingi bumi. Okey, boleh tak anda beritahu apa perbezaan yang paling ketara di antara dua satelit ni? Okey, so sebelum kita jawab soalan tu, kita perkenalkan dulu watak-watak dalam cerita ni. Okey, yang pertama kita ada geostationary satellite. Okey, so geostationary satellite adalah yang warna merah tu. Okey, dan yang kedua adalah non-geostationary satellite yang warna kuning. Okey, kita mula dengan geostationary satellite dulu. Okey, so kalau kita tengok satelit yang warna merah tu, okey, dia punya orbital period adalah 24 jam. Okey, kalau kita timekan dia. Maksudnya apa? Maksudnya masa yang diambil untuk dia membuat satu pusingan lengkap adalah 24 jam. Okey, so samalah dengan bumi. Bumi pun mengambil masa 24 jam untuk buat satu pusingan lengkap. Persamaan orbital period ini menyebabkan satelit jenis geostationary ini sentiasa berada pada spot yang sama, lokasi yang sama di atas bumi pada setiap masa. Okey, kenapa dia perlu berada pada spot yang sama at all times? Adalah kita tengok fungsi dia. Okey, antara fungsi geostationary satellite ialah communication. So, paling senang kita nak tengok contoh adalah Astro. Okey, Astro kita menggunakan satelit MISAT. Okey, satelit MISAT kepunyaan negara Malaysia. So, satelit MISAT ni sentiasa berada di atas Malaysia. Okey. Bila kita baru beli Astro, dia akan pasang disk ataupun antena di atas bumbung, betul? Okey, dan apabila dipasang, dia akan halakan antena tu ke arah satelit MISAT. Dan MISAT ni sentiasa bergerak ikut kita. Gambar ni merupakan ilustrasi bumi yang dikelilingi oleh satelit. Alright, so kalau kita perasan, ada satu spot, okey, dekat sekeliling bumi tu yang bentuk dia macam ring, macam satu cincin di sekeliling bumi. Okey, orbit itu kita namakan sebagai geostationary Earth orbit. Orbit itu adalah di mana semua geostationary satellite ditempatkan. Okey, the distance from the Earth to the geostationary Earth orbit ni adalah sebanyak 36,000 km above the Earth. Dan kalau awak perasan, dia berada di plane equator. Okey, dia berada pada paksi khatulistiwa. Seterusnya, kalau kita tengok jenis satelit yang kedua iaitu non-geostationary satellite. Okey, yang warna kuning tu. Okey, apa yang paling ketara tentang non-geostationary satellite ni adalah dia bergerak berputar mengelilingi bumi, tapi dia berbeza putaran dia dengan bumi. Okey, perbezaan ni kita boleh lihat dalam beberapa aspek. Antaranya adalah orbital period. Maksudnya, kalau bumi dia ambil masa 24 jam untuk buat satu pusingan. Kalau non-geostationary satellite dalam kes ni, yang warna kuning tu, mungkin dia ambil masa dalam 99 minit sahaja untuk buat satu pusingan. So, orbital period dia adalah sangat berbeza dengan bumi. Antara perbezaan kedua, non-geostationary satellite dengan bumi ni adalah direction. So kalau kita ubah dekat sini, simulasi ni, non-geostationary due to direction. Kita tengok dia berada pada paksi khatulistiwa dan dia berada pada orbit geostationary Earth orbit. Jarak dia sama dengan geostationary Earth orbit, tapi dia bukanlah geostationary. Kenapa? Sebab arah dia bertentangan dengan arah putaran bumi. Untuk sesuatu satelit itu menjadi geostationary satellite, the direction has to be exactly the same as direction of the Earth spin. Antara faktor ketiga yang menyebabkan dia berbeza dengan bumi adalah angle. Ataupun kita panggil angle of inclination. So kalau kita tengok antara orbit yang warna kuning tu, dengan paksi khatulistiwa, dia membentuk lebih kurang 90 degree angle. Perbezaan ini sama ada dari segi orbital period ataupun dari segi angle ataupun dari segi direction. Perbezaan non-geostationary satellite ni dengan bumi, dari tiga aspek tu menyebabkan satelit ni sentiasa berada pada lokasi yang berbeza pada waktu yang berbeza.
Okay, so pagi ni dia dekat sini. Okay, malam ni dia dekat tempat lain. Antara kegunaan non-geostationary satellite ialah digunakan untuk surveillance, untuk pengawasan, ataupun untuk military, contohnya untuk tentera, dan untuk GPS.